Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini kita akan masuk topik baru iaitu topik panjang jisim dan izi padu cecair. Cikgu nak kamu semua boleh buka buku teks kamu. Buka buku teks kamu pada muka surat 171 171. So hari ini yang pertama sekali kita akan belajar perhubungan antara kita akan belajar ukuran panjang daripada mililiter sehingga dan juga kilometer. Okey, milimeter dengan kilometer. Ini panjang, ya. Okey, so kita cuba tengok apakah perkaitan dia. Okey, perkaitan antara milimeter. Cuba kamu tengok ni. Okey, ni kamu boleh sekali imbaslah. Rujuk pada buku teks kamu. Okey, cara kamu nak buat ukuran mestilah bermula daripada sifar. Mesti bermula daripada sifar tu. Mesti bermula daripada sifar sehinggalah kepada manakah akhir bacaan dia. Okey. Alright, panjang sumbu adalah 150 mm. Cuba kamu tengok daripada sifar yang warna hijau tu sampailah hujung dia adalah sampai 150. So panjang sumbu adalah 150 mm. Simbol bagi milimeter kita tulis sebagai mm. Okey, dan milimeter ni biasanya kita gunakan unit yang kita gunakan dalam pengiraan yang melibatkan objek yang kecil ataupun pendek, ya. Okey, cuba tengok muka surat seterusnya. Maaf. Okey, cuba tengok muka surat seterusnya. Okey, jarak 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter. Okey, ni perkaitan antara kilometer dengan meter. Kilometer dengan meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kamu kena faham tu. Kamu kena ingat. Okey. Okey, kamu boleh tengok tu sekilas fakta. 1 desimeter sama dengan 10 cm. 1 desimeter sama dengan 10 cm. 10 meter sama dengan 1 dekameter. Cuma kita jaranglah pakai desimeter, dekameter ni, kita jarang pakai. Okey, ini adalah cuma fakta yang kamu perlu tahu. Okey, yang biasa kita pakai untuk ukuran yang pendek milimeter atau sentimeter. Untuk panjang sedikit untuk pertengahan kita gunakan meter, dan juga untuk yang lebih panjang kita akan gunakan kilometer. Okey. Cuba kita tengok buku teks. So untuk yang kali ni cikgu tak berapa nak ni lah. Okey, ukur panjang objek. Cikgu lebih ni semua kamu kena ukur, kamu kena nyatakan. Contoh, cuba tengok perkataan amsha tu. Tulisan amsha tu. Okey, cuba tengok dalam buku teks kamu amsha punya name tu. Okey, kamu ukur gunakan pembaris. Kosong berada di hujung dan sehinggalah apakah nilai yang berada di hujung lagi satu adalah 70. So dia punya nilai adalah 70 milimeter. Okey, kat situ kamu boleh tengok dekat pembaris kamu tu apakah unit dia. Milimeter. Okey. Okey, lebar wang kertas. Menggunakan pembaris kamu boleh ukur. Ya. Okey, cikgu tak nak terlalu panjang untuk ni. Sekarang kita masuk senang kepada perkaitan. Perkaitan ni. Kamu kena tahu pertukaran dia. Macam mana sebelum ni kita dah belajar pertukaran macam tu juga. Okey, untuk sentimeter kepada milimeter kamu akan gunakan nilai 10. Untuk sentimeter kepada milimeter kamu kena gunakan nilai 10. Okey, 5 cm tukar kepada milimeter. Daripada besar tukar kepada kecil, ingat kena gunakan operasi darab. Darab dengan 10. So 5 cm darab dengan 10, dia akan jadi 50 mm. So 5 cm adalah sama dengan 50 mm. Sebaliknya, cuba tengok 40 mm. Dia kasih dalam unit yang kecil, 40 mm. Nak tukar kepada sentimeter. Unit yang besar antara sentimeter dengan milimeter adalah sentimeter. Sentimeter besar, milimeter kecil. Paling kecil milimeter, sentimeter, meter, kilometer. So kamu kena tahu. Kalau daripada unit kecil nak pergi unit besar, kita kena bahagi. Bahagi dengan nilai berapa? Nilai yang sama, nilai 10. Sebab pertukaran dia, kamu kena ingat, pertukaran dia 1 cm sama dengan 10 mm. Selagi mana kamu main dengan dua nilai ni atau dua unit ni, sentimeter dengan milimeter, perkali yang kamu akan gunakan adalah 10. Cuma bila kita tukarkan
Ya, kita tukarkan daripada milimeter kepada meter. Ya, kita tukarkan daripada milimeter kepada meter, maka daripada milimeter kepada sentimeter atau sebaliknya, dia akan menggunakan operasi yang berbeza. Okey, cuba kita tengok. Cikgu tuliskan sedikit. Okey, kita tahu bahawa 1 sentimeter, kita tahu 1 sentimeter adalah sama dengan okey, 1 sentimeter adalah sama dengan 10 milimeter. Ya. Ya. So 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Unit mana yang besar? Unit yang lebih besar adalah unit sentimeter. Ini lebih besar. So bila kita nak tukar antara sentimeter kepada milimeter, kita nak tukar daripada sentimeter kepada milimeter. Kita nak tukar. Kita nak tukar. Kalau kita tukar, minta maaf. Kalau kita tukar daripada sentimeter pada milimeter, kita kena darab dengan 10. Sebaliknya, bila kita nak tukarkan daripada milimeter kepada sentimeter, kita kena bahagi dengan 10. Itu je. Beza dia hanyalah daripada segi operasi. So kena faham. Tengok contoh dalam buku teks kamu, muka surat 3. Okey, soal contoh 3. Muka surat 172, ya, 40 mm. Okey, dia kasih kamu 40 mm. 40 mm. Dia nak tukarkan kepada sentimeter. Berapa sentimeter? So sebab dia daripada milimeter nak pergi sentimeter, kita kena gunakan bahagi 10. So 40 bahagi dengan 10 sama dengan, okey, ini bila bahagi nombor istimewa ni senang. Dua-dua ada sifar, kita boleh potong sifar. So 4 bahagi 1 sama dengan 4. So jawapan dia adalah sama dengan 4 apa? 4 cm. Dah tak jadi dah milimeter, sebab bila kita dah bahagi dia dengan perkali atau kita dah darab dengan perkali dia terus akan tukar unit. Okey? Boleh faham? Okey, kita tengok seterusnya buku teks. Alright, buku teks. Okey, 19 cm 7 mm. Ya. 19 cm 7 mm dia nak tukar kepada milimeter. So bila dia nak tukar, dia ada 2 unit, ya, ada 2 unit, ya. Dalam soalan ni dia ada 2 unit, ya, tapi dia nak tukar kepada 1 unit saja. Dia nak tukar kepada 1 unit sahaja. So apa yang kamu perlu buat? Okey. Okey, cikgu tarik dulu. Supaya cikgu boleh gunakan ruang yang lebih banyak, Okey, cikgu tarik dulu. Okey dah. Sekarang ni dia kata 19 cm dan 7 mm. Kita nak tukar kepada milimeter saja. Berapa milimeter? Bila dia kasih soalan macam ni, macam soalan-soalan yang sebelum ni, kita pernah buat pertukaran unit, ya, dalam tajuk yang sebelum ni. Yang ini kita kekalkan. Ini kita kekalkan sebab kita nak jawapan dalam milimeter. So milimeter ni kita kekalkan. Ini kita tukar. Kita tukarkan dia. 19 cm tukar kepada milimeter, darab ke bahagi? Sentimeter pergi milimeter, darab, ya. So kita akan jadikan dia 19 darab dengan berapa? 10. Ya. Campur dengan 7 milimeter. Okey, ini pun dia akan jadi milimeter, ya. Okey. So 19 darab 10 senang. 19 darab nombor special. Tulis balik 19. Ada berapa sifar dekat 10 ni? Ada 1 sifar. Ada tak 1 sifar? So 190 mm campur dengan 7 mm, dia akan menjadi 197 mm. So jawapan untuk soalan ini, adalah sama dengan 197 milimeter. Okey? Boleh faham? Okey.
Okey, cuba kita tengok pula perkaitan antara kilometer dengan meter. Okey, perkaitan. Buka muka surat 175. 175. Okey, untuk perkaitan antara meter dan kilometer, cikgu dah cakap, ya. Kamu kena tahu dia punya pertukaran. Paling penting sekali kamu kena tahu pertukaran unit dia. Okey, 1 meter sama dengan berapa kilometer? 1 kilometer sama dengan berapa meter? Okey. 1 kilometer adalah sama dengan, okey ni. Ini adalah pertukaran unit yang kamu kena tahu. 1 Okey, 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter. Dalam kes ni kita akan menggunakan perkali sebanyak berapa? Berapa nilai perkali dia? 1000. Maknanya apa? Kalau kita tukar unit daripada kilometer kepada meter, kita kena darab dengan 1000. Darab dengan 1000. Sebaliknya, kalau kita tukar daripada meter kepada kilometer, kita akan menggunakan perkali yang sama, cuma kita kena ubah operasi dia kepada bahagi. Bahagi 1000. Boleh faham? Daripada kilometer kepada meter, kita kena darab dengan 1000, dan daripada meter kepada kilometer, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, cuba tengok contoh yang ada dalam buku teks. Okey, cuba tengok contoh yang ada dalam buku teks. 3 kilometer tukar kepada meter. Kamu darab je lah 3 darab dengan 1000. Nombor special. 3 darab dengan 1000. 3 kekal. Letak sifar lain semua di belakang. So, dia akan jadi 3000 meter. Jangan kilometer juga. Jadi meter. Okey. Contoh yang ketiga tu 23,000 meter kepada kilometer. Bila kepada kilometer, kita kena bahagi. Kita kena bahagi. So, kita bahagikan. Cuba tengok contoh tu. So, dipotongkan sifar-sifar yang ada berkadaran dengan sifar yang ada pada 1000, dan dia akan mendapat 23. So, 23 kilometer. Okey. Untuk contoh yang keempat. 6 kilometer, dia kasih kamu 6 kilometer. 6 kilometer 743 meter. Tukarkan kepada meter. Dia nak tukar kepada meter. So, bila nak tukar kepada meter, yang kilometer, unit yang lain kita kena tukarkan kepada unit dikendaki. So, kilometer ni kita kena tukarkan. Kita kena tukarkan dia. Dia akan jadi, nak jadikan dia kena pada meter, darab ke bahagi. Kita kena darab dengan 1000. So, dia akan jadi meter kat sini. Campur dengan 743 meter. So, 6 darab 1000, dia akan jadi 6000. Campur dengan 743. So, dia akan jadi 6743 meter. So, jawapan dekat sini adalah 6743 meter. Okey? Boleh faham? Okey. Cuba tengok contoh yang kelima tu. 40,000 25 meter. Dia nak tukar kepada kilometer dan meter. Dia nak tukar kepada 2 unit, kilometer dan meter. Sebelum ni kita hanya jumpa kilometer atau meter saja. Sekarang dia nak ada 2 unit. Kilometer dia nak dan meter nak. Kalau dalam kes macam ni senang. Kamu tukarkan dia dulu kepada kilometer. Kamu tukarkan dia kepada kilometer. Nak tukar kepada kilometer, kamu bahagikan. Kamu akan bahagikan dia kepada 1000. So 40,025 meter. Kita bahagikan dengan 1000, kita akan dapat 40. Okey, bahagikan dengan, minta maaf, cikgu naikkan ke atas sedikit. Okey. 40,000 bahagikan dengan 1000. Kita nak dapat dulu berapa kilometer dia. Sebab dia yang asal dia adalah dalam meter. Sekarang kita nak dapat berapa kilometer.
Okey, cuba tengok ada berapa sifar dekat 1000? Ada 3. So, kamu alihkan atau kamu asingkan 3 digit di belakang tu. 1, 2, 3. Okey, buat garisan. So, ini adalah garisan kilometer, ini adalah garisan meter. Minta maaf, buat garisan yang belah sini adalah nilai kilometer dan yang belah sini adalah nilai meter. So, jawapan dia adalah kamu tahu 40. Ya, sorry. So kamu bahagi macam ni, kamu akan dapat 40. Dia macam titik situ dia titik 0.25 kilometer. Tapi kita nak jawapan dalam ni, so kita tengok berapa nilai kilometer, 40. Berapa nilai meter? 0.25. Sifar depan tu tak payahlah, 25 je lah kita tulis. So jawapan dia adalah 40 km dan 25 meter. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan pada kelas pada hari ini. Okey. So cikgu harap kalau kamu tak faham, kamu boleh tengok berkali-kali video yang cikgu berikan. Dan cikgu minta maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian cikgu. Okey, setakat ini saja daripada cikgu Muhammad Sufian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.